Oh, itu time ikut time mana? Spain ke apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووله أما بعد. Yang dimuliakan Fadlatul Imam Tuan Bilal dan seluruh pengurusan surau, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh keberkatan ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, saya pagi ni ada program ni 8.30 dekat Seremban. Berhenti awal sikit. Pagi ni saya nak bincang sikit, kita nak tadabbur kalamullah. Kita pergi pada surah Al-Ahqaf sekadar untuk mengingatkan diri saya dan kita semua. Kita akan bincang sedikit suratul Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-15 di suratul Ahqaf ini adalah rangkuman daripada beberapa perkara penting dalam kehidupan kita. Bermula daripada hubungan kekeluargaan sehinggalah ataupun hubungan kita dan ibu ayah kita, kemudian daripada sudut segala aktiviti ataupun amalan kehidupan kita, dan dia akan pergi pula melibatkan zuriat keturunan kita. Daripada kita yang bergelar zuriat, yakni kita mempunyai ibu dan ayah,
kemudian pergi kepada urusan dunia, kemudian dia melibatkan urusan keluarga kita pula, yakni kita dan anak-anak, cucu cicit kita nanti. Nah, ini antara ayatnya lah. Baik, mari kita tengok sikit. Allah kata dalam ayat yang saya baca tadi, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ini ayat yang diulang oleh Allah Ta'ala dalam Quran beberapa kali. Antaranya dalam surah Al-Isra, iaitulah berkaitan dengan perintah, ataupun dalam surah Luqman, perintah untuk kita ini yang mempunyai ibu dan ayah, sama ada masih hidup atau tidak, itu soal kedua. Tapi nak ceritanya, semua kita mestilah ada ibu dan ayah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan amal ihsan. Ihsan, kalau kita melihat tafsiran para ulama, hadirin yang dirahmati Allah, ayah ibu semua, dia mempunyai maksud yang tersendiri. Sebab itu dalam ayat yang selalu dibaca kepada kita hari Jumaat ketika khatib baca khutbah, kalau tuan-tuan perasan apa dia? Dia ada satu penutup khutbah. Dia sebut apa? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Perasan tak? Ke masa tu tak bangun tidur. Biasa bangun tidur ni time bila tuan? Time qomat. Kan? Ada lagi dahsyat pada tu, qomat pun tak bangun lagi. Qomat duduk tidur, duduk apa? Tak sedar lagi. Tu memang memang sampai New Zealand tu. Baik. Jadi Allah kata apa? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar kamu berlaku adil dan ihsan. Saya nak bincang sikit ihsan ni supaya kita nampak. Allah Ta'ala pertama dia suruh kita berlaku adil. Kan? Berlaku adil ni tuan-tuan maksudnya baguslah. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kan? Tapi tak cukup adil tu. Nak kena ada satu lagi. Apa dia? Ihsan. Analogi dia mudah je. Bagi contoh tuan-tuan, kita naik MRT lah. Naik MRT lah, lebih praktikal kan. Kalau tuan-tuan perasan, cuma sekarang ni lebih sistematik lah. Apa dia? Kalau tuan-tuan naik ataupun sebahagian yang mungkin ada perangkat ayah-ayah saya ni, yang berumur sikit, bila kita masuk dalam MRT tu, lambat, tentulah tempat duduk penuh, betul? Kan? Secara peraturannya, kita berdiri lah. Kan? Dan semua orang duduk lah. Adil lah tu. Datang lambat, duduk, berdiri. Nak kata apa? Dah lambat, seat pun penuh. Itu adil. Tapi tak cukup tuan-tuan. Kena ada ihsan. Kenapa? Bila orang yang membaca ayat ni, dia faham, dia kata tak cukup dengan adil. Adil tu maksudnya yang duduk, yang datang awal tu, yang masuk awal tu, dan gerabak tu, dia duduk je lah, buat tak tahu je lah. Tapi bila ada ihsan tuan-tuan, dia sudah jadi lain. Macam mana? Dia akan bangun dan memberi tempat duduk dia kepada orang yang lebih memerlukan. Sebab apa? Sebab ada ihsan. Nampak tak? Contohnya kalau macam ibu mengandung ke masuk, makcik-makcik kan, masuk lambat kan, berdiri lah. Logiknya berdiri. Tapi bila berdiri tu sekadar adil lah, sebab dah lambat kan berdiri. Tapi bila Allah letak ihsan, orang yang faham, dia akan bangun dan bagi tempat duduk dia kepada orang yang lebih memerlukan. Itu ihsan. Nampak tuan-tuan? Sebab tu struktur hidup kita ni, apabila terpandu dengan Al-Quran, sangat cantik, sangat sempurna. Dia akan lihat gambaran Islam ni yang begitu indah. Bagi orang yang betul-betul praktik secara
betul apa yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Sama dengan ayat kita baca tadi. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Sebab itu, kalau tuan tengok dalam surah Luqman yang saya sebut tadi, perihal seorang anak yang masalah apa? Dia masuk Islam, sedangkan ibu dan ayahnya tidak memeluk Islam. Logik akal, kita fikir, habis dah hubungan tu. Sebab gap besar, akidah. Logik akal. Kan? Jadi kita Islam, na'udzubillah, maksud contohnya satu orang tu Islam, mak ayah dia tak Islam, habis lah. Sebab akidah memisahkan. Tapi tak sebenarnya. Agama tak guide kita macam tu. Sekalipun berbeza di atas fundamental yang besar, asas yang besar, iaitu akidah, tetapi agama mengingatkan hubungan itu tidak terputus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, walaupun si ibu atau ayah tu yang kufur, kita tetap diperintahkan untuk ihsan kepada mereka. Lakukan amal kebaikan maksudnya. Jadi itu kena faham. Dalam agama ni nak kena ada ihsan banyak. Dan ihsan inilah yang disebut dalam hadis yang sahih, ketika mana Jibril alaihissalam, kalau tuan ingat hadis yang masyhur, apabila sahabat-sahabat duduk dengan Nabi, tengah dengan Nabi bagi tazkirah macam tu, datang seorang lelaki kan, yang tidak dilihat kesan musafir. Semua orang tak kenal dia. Tapi biasanya orang yang tak kenal ni nampak hodoh lah, sebab mungkin orang luar tengah datang. Jadi dulu kan padang pasir. Dia bukan datang macam kita hari ni, naik train ke, naik kapal terbang, naik kereta kan. Dulu datang orang luar, confirm pakaian kotor punya, sebab musafir jauh. Jadi bila lelaki ni la yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan pada batang tubuhnya kesan musafir, tapi tak dikenali dia ni. Jadi pelik. Lebih pelik daripada tu apa dia? Dia datang ke majlis Rasulullah, dia terus pergi dekat depan Rasulullah, lutut berlega lutut. Siapa pula Mamat ni, contohlah. Jadi para sahabat hairan. Lalu bertanya kepada Nabi beberapa soalan. Mal iman wa mal Islam wa mal ihsan kan. Jadi poin dia apa? Jawapan kepada ihsan tu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kan? Hendaklah kamu melakukan ketaatan atau sesuatu kebaikan ka'annaka tarah, seperti engkau betul-betul melihat Allah Ta'ala. Maknanya merasakan memang dekat dengan Allah Ta'ala. Fa illam takun tarah, jika kamu tidak melihat Allah, of course tak melihat Allah. Kan? Tak nampak wujud Allah. Cuma nak sebutnya di sudut keyakinan tu, kalau orang yang sebut tadi jika kamu melihat Allah tu dalam konteks makna kita yakin betul-betul Allah tu ada di segi kekuasaan Allah, kan? Jadi ada orang kadang-kadang dia ialah iman ni ikut darjat lah. So dia kata aku tak nampak Allah, tapi Nabi kata ketahuilah fa innahu yarak. Kau tak nampak Allah kan? Tapi satu benda kau kena tahu, Allah sedang memandang kepada engkau. Jadi ihsan ni satu sudut yang halus dalam hidup kita semua, hidup seseorang itu, yang mana semua urusan hidup dia itu, dia bukan lagi atas pertimbangan black and white, undang-undang semata-mata, hukum betul salah, tapi dia ada satu level lagi ihsan. Yang mana kalau benda tu dia betul, mungkin ada orang salah pada peringkat itu atau pada sudut dia, bila ada ihsan, kadang-kadang dia mudah untuk menganggap kesalahan itu satu benda yang dimaafkan. Kan? Jadi ihsan ni level luar biasa. Jadi perlu ada dalam diri kita semualah, kan? Sebab itu ayat yang kita baca tadi, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Jadi untuk seorang anak itu diperintahkan untuk melakukan ihsan kepada ibu ayahnya. Kita bayangkan, mungkin ada pengalaman sebagai ibu ayah yang pernah menjaga
orang tua atau mak atau ayahnya yang uzur sampai tua dan akhirnya meninggal dunia. Itu ihsan tuan-tuan. Dia level kebajikan kepada ibu ayah yang sangat halus. Nak basuh berak ke apa semua, ini lain tuan-tuan. Itu agama punya cerita. Dan itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Baik. Kemudian Allah menyambung, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Tadi Allah sebut walidaih. Walidaih ni apa? Dua ibu ayah. Maknanya mak ayah lah, ibu bapa lah. Kemudian Allah sambung pada ayat yang saya baca tadi, hamalathu ummuhu kurha. Pada ayat yang ini tuan-tuan, Allah hanya sebut ibu sahaja. Jadi ibu ayah, yang ini Allah fokus ibu sahaja. Ayah bagaimana? Ayah yang tadi ya, walidai, ibu ayah. Cuma yang sambungan dia Allah nak mention, nak tekankan, nak boldkan kat situ, ibu ni level dia lain sikit. Gitu. Kenapa? Cuba tengok tu. Kurhan wa wada' hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Allah kata. Yang mana ibu ini dia mengendong. Mengandung lah kan. Maknanya membawa kita ni dulu ni kurha, dengan begitu beban, sakit, penat, segala macam lah. Yang hanya mengetahui wanita yang pernah mengalaminya lah. Kan? Of course. Wa wada'athu kurha, dan bebanan itu berganda. Sebab itu wanita yang mengandung ini, Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu sehingga sampai tahap melahirkan anak itu adalah fasa penghapusan dosa secara mutlak. Kecuali dosa besar lah. Dosa besar yang melibatkan urusan manusia apa semua itu. Tapi maknanya nak kata nilai keampunan Allah Ta'ala ketika mengandung itu, dengan syarat dia sabar dan juga redha, kemudian sampai tahap melahirkan itu, zuriat itu mempunyai ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Dan kita tahu kalau kelahiran itu sehingga menyebabkan kematian, diganjari dengan pahala syuhada untuk ibu tersebut. Nak katakan kedudukan wanita mengandung ni besar. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan dia mengandungkan dan sampai fasa pemisahan dengan kandungan itu 30 bulan. Ni macam mana nak faham tuan-tuan, 30 bulan ni. Sedangkan mengandung berapa bulan? 9 bulan 10 hari, betul kan? Biar normal lah, ada kurang ada lebih kan, tapi purata gitulah. 9 bulan lah kan. Tiba-tiba 30 bulan. Macam mana nak calculate? Apa maksud ayat ni? Ni tuan-tuan tengok matematik Allah Ta'ala. Itu Quran ni, dia fasa dia dalam, memerlukan penghayatan. Sebab itu kita mengajak umat Islam hari ni dengan teknologi yang ada hari ni, yang mudah untuk faham Quran tuan-tuan. Faham Quran ni, baca Quran pahala besar dah. Tuan-tuan rasa kalau baca dan faham pahala besar dah. Baca banyak, baca tak faham, banyak dah pahala tu. Tiba-tiba baca dan faham, lain level tuan. Kan? Tu yang saya pergi umrah minggu lepas tu. Kan, saya pergi, biasalah umrah ni kan, pergi makan apa semua. Saya tengok orang kita pergi umrah kan, ramai. Saya tanya kat Mutawif, saya tengok berapa ramai yang datang buat umrah, beribu tak kan. Saya tanya dia orang, tadi pergi Masjid Haram tadi, solat dengan imam tu, ayat imam baca tu cerita apa? Sebelum ni dengar dekat MP3 ke dengar kat YouTube kan. Ini dengar live kan, imam apa Syekh Mahir ke apa benda, imam tu lah, apa maksud dia, apa feel dia. Kalau kena imam tu dia baca sedap, silap-silap imam tu dia sebab, dia pun boleh follow sebab lah kan, nangis ke apa kan. Tapi kalau kena imam tu tak sedap, dia duduk gitu je lah, kayu je lah kan.
Dan imam tu kalau sebab pun sebab imam tu faham. Kita kalau sebab pun sebab tak faham. Dua tu ialah beza dia. Tapi nak sebut apa? Bila dengar Quran tapi tak rasa. Sebab tu Quran ni fasa dia tuan-tuan, tuntutan dia mesti diusahakan untuk difahami. Dan Alhamdulillah kita dah ada teknologi hari ni yang sangat moden, canggih dan memang sangat, bagi saya sangat berkesan yang kita dah boleh guna dah untuk bagi cara faham Quran yang simple, yang diusahakan oleh satu pasukan ni lah. Tapi maksudnya ke arah itulah kita nak memahami kalamullah ni dah ada jalan dah, insya-Allah. Kalau maknanya dulu, kalau tuan-tuan ingat dululah lebih kurang 20 tahun, 15, 10 tahun lepas, momentum suasana pembelajaran Quran ni tak seperti hari ni. Kalau tuan-tuan ingatlah, dulu orang tak pandai baca ni biasa saja. Walaupun sekarang masih banyak lagi lah. Cuma hari ni tuan-tuan, kalau kelas baca Quran ni, saya ingat dia macam ledakan lah. Berapa ramai ustazah kat YouTube buat live kat Facebook, Instagram, TikTok apa semua, masya-Allah. Baguslah. Satu usaha yang terpuji lah. Dan kesan dia kepada apa? Kesan dia kepada masyarakat yang semakin jinak untuk mendekati membaca Quran lah, untuk memperbetul bacaan. Alhamdulillah. Dan benda tu kita sangat appreciate, alhamdulillah, seronok. Cuma macam saya sebut tadi, satu fasa lagi, level apa? Mengajar umat ini faham Quran, yang itu belum lagi meledak, tuan-tuan. Ada tapi tak meledak. Maksudnya apa? Capaian tu tak begitu memberansangkan lagi. Sebab itu kita sampai sekarang 3 kul tak faham. Setuju tak, tuan? Siapa boleh terjemah kat saya 3 kul? Makcik boleh? Qul wallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Cuba cerita kat saya, apa maksud dia? Kalau boleh faham 3 tu, okey dah, boleh mati esok. Kalau belum faham lagi, tuan, tak boleh mati lagi. Nak sebut apa? Maknanya jauh lagi kita. Jangan cerita surah Baqarah, jangan cerita ayat yang saya baca ni. 3 kul kita tak boleh pergi. Kan? Padahal baca hari-hari tu. Ayat kursi. Jadi saya nak sebutnya fasa dalam berapa bulan ni menuju setahun 2 ni, insya-Allah kita akan mula pula ke fasa apa? Satu ledakan baru, iaitu ledakan umat Islam faham Quran. Dengan pendekatan yang begitu, bagi saya sangat dahsyat lah, luar biasa dengan teknologi. Tapi begitu berbaloi lah, tuan-tuan, sebab dia mudah dan berkesan, insya-Allah. Baik. Jadi saya nak sikit tengok ayat ni tadi. Bila Allah kata 30 bulan ni, macam mana nak faham ni, tuan-tuan? 30 bulan ni, yang ni kena tengok tafsir sikit lah. Apa kaitan dengan mengandung 30 bulan? Sedangkan mengandung 9 bulan. Jadi kat sini dia calculation dia kena baca ayat yang lain juga, iaitu surah Al-Baqarah. Cerita tentang apa? Perintah Allah Ta'ala mengizinkan, ataupun sebenarnya macam lebih kepada menggalakkan, apa dia? Iaitu proses menyusukan anak itu dalam tempoh berapa? 2 tahun, betul tak? Jadi bila 2 tahun, berapa bulan? 2 tahun ada 24 bulan lah. Betul? Jadi 24 bulan, kemudian yang ni 30, salasuna syahra, 30 bulan. Jadi 30 kita kena tolak dengan 24. Berapa? Tinggal 6 lah. So apa yang kita temui di sini, tuan-tuan, 24, yang ni 2 tahun itu ditambah dengan 6 bulan itu itulah yang dimaksudkan dengan salasuna syahra, 24 campur 6, so 30. So apa dia punya maksud yang tersirat? Maksud yang tersiratnya adalah tempoh mengandung untuk suatu orang ibu ataupun suatu pasangan suami isteri ni, untuk valid anak yang dikandung oleh wanita itu adalah anak si lelaki atau benih si suami ini, sekurang-kurangnya tidak kurang daripada 6 bulan. Maknanya kurang daripada 6 bulan seorang perempuan tu dia berkahwin, kemudian tengok kandungan tak sampai 6 bulan dia dah terbukti dia mengandung. Tak sampai 6 bulan kahwin. Kan?
Maksudnya dah 6 bulan kandungan tu dah lebih lah kan. Maknanya dia punya janin tu dah terbentuk lebih daripada 6 bulan. Padahal dia bukan kahwin 6 bulan kan. Kahwin bulan 1 kan, lahirkan anak bulan 4. Macam mana tu? Dia tentulah bayi tu kurang 6 bulan kan. So 4 bulan je dalam perut dia. So maksudnya anak itu tidak boleh di sisi mazhab Syafi'i. Kalau dalam undang-undang kita panggil anak tak sah taraf lah. Adakah anak tu milik ataupun janin tu milik suami atau benih tu milik lelaki? Kita hari ni ada teknologi lah, pakai DNA. Cuma dari sisi hukumnya mazhab Syafi'i tidak boleh mengiktiraf anak itu sebagai anak yang boleh dibinkan kepada lelaki tersebut. Itu maksud dia. Daripada dalil ni lah. Kan? So itu cara fiqh adalah. Sebab tu dia salasuna syahra. Jadi tadi saya sebut apa? 30 tolak 24, 6. So sekurang-kurangnya untuk anak yang boleh dinasabkan kepada pasangan ataupun suami di sini di atas perkahwinan, sekurang-kurangnya kandungan itu mesti berumur 6 bulan. 6 bulan lahir, mana consider bayi itu, kalau ikut dari segi medicalnya tak cukup umur lah. Kan? Tak cukup bulan. So dia kena duduk dalam incubator apa semua tu kan. Tapi maknanya dia boleh dibinkan kepada suami. Kurang daripada tu boleh. Tu matematik dia kan. Baik. Kemudian Allah sambung, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Kata Allah Taala, sehinggalah bayi yang hidup dengan ibu ni tadi, pertama dia baligh. Baligh ni dia besar lah, boleh berfikir, aqil baligh. Maknanya dalam jagaan si ibu ayah ni tadi. Wa balagha 40 sanah, dan sampailah pula satu lagi fasa umur 40 tahun. Tuan-tuan, ni perbahasan para ulama berkaitan dengan fasa kehidupan kita semua. Saya tak payah cakap online lah, cakap diri saya sendirilah. Daripada kita kecil, fasa kita membesar, aqil baligh apa semua ni, kemudian kita pun ada kehidupan sendiri. Tapi Allah tak sebut bermula kehidupan sendiri, ada family apa semua tu umur 25 ke tak. Dia sebut umur 40. Kerana fasa umur 40 ni lah penilaian seorang itu di atas kematangan sebenar. Sebab itu antara hikmah baginda Nabi SAW apa? Dilantik menjadi Rasul umur 40. Betul tak? Umur 40 lah Nabi kan. Jadi ramailah pakar psikologi di peringkat global lagi ni yang menyatakan umur 40 ni umur yang matang dalam penentuan kehidupan. So kalau 40 ni lintang pukang lagi hidup, na'udzubillah. Dia bukanlah mesti, cuma peringatan besarnya ke 40. Ada je orang umur 60 baru hidup dia betul-betul stabil apa semua, ada juga. Kan? Cuma nak kata 40 ni lah penentu terbaik untuk seorang itu memperbetul segala urusan hidupnya. Dari segi kekeluargaannya, kerjayanya, ekonominya, segala macam. Kan? Kat situ. Kemudian, maka sebab itulah pada sambungan dia tu, Allah Ta'ala guide manusia ni untuk, pertama kita tengok, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dah kurniakan kehidupan yang bagus, yang sejahtera, Allah ajar kita ni sentiasa berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Sebab itu sikap berterima kasih ni, muslimin yang rahmati Allah Ta'ala, sikap tu dia bukan sikap yang boleh dibuat-buat. Pertama, mudah berterima kasih kepada Allah, maksudnya bersyukurlah. Yang kedua, berterima kasih sesama makhluk. Oh, yang ni tak senang tuan-tuan. Ada orang, ya Allah, cukup payah nak ucap terima kasih ke orang. Tak tahu apa masalah dia. Dia jadi satu habit lah. Dia susah nak cakap terima kasih, thank you. Dia tak. Dia buat bodoh. Okay. Macam tu lah. Nak ucap terima kasih tu macam ada berlian daripada mulut tu. Ada orang macam tu. Jadi itu sikap yang tak terpuji lah. Cuma dalam agama ni tu saya kata dia balance. Bila orang
satu orang susah ucap terima kasih, kita pula yang contohnya melakukan kebaikan kepada dia, tidak pula disuruh mengharap terima kasih tu. Nampak tak? Orang yang dibantu atau kita yang dikhidmatkan, diberikan satu kebaikan, orang tu disuruh mengucapkan terima kasih. Betul? Tapi di pihak yang memberikan khidmat tu tidak pula disuruh menunggu terima kasih tu. Tu sistem agama kita. Maknanya orang yang tak ucap terima kasih tu, kalau dia tak ucap, satu benda yang salah dah. Dan kita yang tak terima terima kasih pula, kalau kita mengharap juga salah. Ni Islam tu tuan. Kita kadang duk salah, apalah tak terima kasih apa. Kan? Dia salah lah. Yang kita pula mengharap sangat dia terima kasih. Itu yang macam-macam penyakit psikologi dia mula datang. Kan? Sebab sentiasa mengharap penghargaan orang. Tak boleh. Walaupun secara fitrahnya memang kita mengharap, tapi agama guide kita. Pujuk jiwa kita, lebih kita harapkan penghargaan Allah Ta'ala. Penghargaan orang ni limited. Sekali itulah, terima kasih, balik ya. Tapi penghargaan Allah unlimited. Kan? Kita buat baik-baik, tak berhenti, Allah appreciate kita. Kan? Itu lebih besar. Kan? Kerana permohonan Allah Ta'ala atau keampunan ataupun ganjaran Allah Ta'ala tu bersifat unlimited, yang tak terbatas. Jadi kita tak boleh terlalu mengharap ganjaran ataupun sesuatu penghargaan daripada orang. Tak boleh tuan-tuan. Baik. Kemudian kat sini tuan-tuan, tu yang pertama. Yang kedua, Allah ajar kita ni minta jadi orang yang bersyukur. Maknanya sifat tu kena minta ke Allah Ta'ala. Sifat berterima kasih ni kena minta. Dia tak boleh dibuat-buat. Satu, berterima kasih kepada Allah di atas apa yang kita dapat. Yang kedua, berterima kasih kepada Allah apa yang emak ayah kita dapat. Contoh ni contoh. Ada orang sebelum mak ayah sampai mak ayah dia meninggal, tak sempat pergi haji atau pergi umrah. Pendek cerita, tak sempat pergi tanah haram. Secara logik macam benda yang orang kata apa? Rugi lah. Kan? Hidup lama, maknanya hidup 60 ke 70 tahun, tapi tak ada rezeki sampai ke tanah haram. Dia ada dua keadaan. Kena tengok situasi. Yang pertama, dia memang tak mampu. Kalau tak mampu ni tuan-tuan, tak rugi apalah. Sebab tu semalam bila saya ada kuliah satu orang pakcik tu tanya, "Ustaz ni kalau polisi kerajaan ni apa semua ni, kan, haji lepas ni 65 tak boleh pergi kan?" Tak tahulah kok ada perubahan, saya tak tahu. Saya pun tak tahu polisi tu sama ada polisi kerajaan ataupun Arab Saudi, kan, kena tengok balik. Cuma nak katanya, dia tanya saya lah macam mana. Tak ada apalah, saya kata. Dah tak boleh. Kita ada 5 juta dalam bank pun, kalau umur dah 80, memang 5 juta tu pula boleh dapat selepuk minggu lepas. Kan, sebelum ni tak pernah dapat itu, tak mampu, tiba ada 5 juta orang bagi contoh. Dah tak boleh pergi sebab umur lebih. Tak wajib lah. Walaupun sihat badan dan juga ada kemampuan material, sikit pun tak ada dosa. Sebab kita hidup ni terikatlah dengan urusan ulil amri, kan, pemerintah. Contohlah. Tapi kalau kat sana ada pengecualian, kan, tu kena tengok balik lah. Dia kata walaupun tua, tapi kalau buat check up semua settle, tak ada masalah buah pinggang, kecil manis apa semua, boleh pergi. Tu tak tahulah, kan, kena check balik lah. Cuma apa yang saya nak sebut bahawa ada mana sebagian parent ni, mak ayah ni sampai meninggal tak boleh pergi, mungkin sebab tak mampu lah. So yang itu tak rugi apa tuan. Tak rugi apa, jangan dikhawatirkan. Yang rugi ni mampu saja tak pergi. Yang itu bukan setakat rugi, siap malang lagi. Kan? Betul tuan. Kadang-kadang hairan bin ajaib lah. Ada orang memang sangat berkemampuan, tak pergi tanah haram, tak pergi buat umrah atau haji. Saya pun tak faham. Kalau ada orang macam tu tuan-tuan, ambil dia pergi mandikan bunga kat dia tuan-tuan. Kesian tuan-tuan. Mampu tak pergi. Tak mampu tak pergi, tak ada masalah. Logik memang betul lah tu. Kan? Dah tak mampu nak pergi apa. Tapi ni mampu tak pergi. Itu masalah besar tu. Kan? Memanglah kalau nak kira kekangan lah, family ke apa. Tapi maksudnya, kalau mampu usahakan pergilah. Baik.
Minta kepada Allah jadi orang yang bersyukur di atas segala amalan-amalan baik yang Allah bagi kita buat ni. Datang subuh ni. Ni kena bersyukur tuan. Memang kena bersyukur. Jangan kita ingat kita ni yang bangun sendiri, tak. Allah yang izin kita bangun tuan. Allah yang izin saya boleh bercakap, saya boleh ceramah apa semua ni. Semua dalam genggaman dia. Sebab tu kita kena minta perasaan bersyukur tu di atas semua urusan baik-baik yang Allah izin berlaku dalam hidup kita ni. Dan yang terakhir tuan-tuan, apa yang poin penting satu lagi saya sebut tadi. Pertama, hubungan kita dengan parent kita, mak ayah kita, kemudian diri kita sendiri, kemudian tuan dengan zuriat kita tuan. Ni saya nak sebut kombinasi ayat ni bila Allah sambung buat pada sambungan ayat tu apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Allah kata. Apa dia? Ya Allah, perbaikilah bagiku urusan zuriat keturunanku tuan-tuan. Doa ni ibu-ibu minta ke Allah. Kita dah tak boleh jaga dah anak-anak kita tuan-tuan. Saya anak kecil-kecil boleh juga pantau. Tu pun tak kat mana je lah. Pergi sekolah tak boleh pantau dah. Kan? Maksudnya apa? Demikian anak-anak kita yang walaupun dia dah berkeluarga dah, dah besar apa semua dah kan, anak pun dah mungkin dah ada yang dah kahwin ke contoh lah, tapi maknanya tetap selagi dia bergelar zuriat kita, doa kepada Allah. Apa dia? Allah perbaiki urusan hidup dia, terutama melibatkan urusan agama kan. Urusan agama dan urusan dunia dia lah, maknanya perniagaan, kerja dan segala macam tu. Tapi maknanya kita ibu ayah ni jangan dilupakan doakan untuk anak-anak sampai bila-bila. Kalau kita disuruh mendoakan ibu ayah kita sampai bila-bila, sama juga ibu ayah juga sentiasa disuruh mendoakan untuk anak-anaknya agar dipermudah, diperbaiki segala urusan anak-anaknya. Kat situ tuan-tuan, kombinasi kekeluargaan dalam Islam ni sangat lengkap tuan-tuan. Ini tidak wujud dalam agama lain tuan-tuan. Kita tahu dekat Jepun ni duk apa viral musim World Cup ni duk kutip sampah. Bagus semua disiplin-disiplin mereka yang sangat terpuji, yang memang elok kita contohi. Tapi satu part benda yang kita semua tahu juga, mereka di sudut kehidupan sana banyak yang canggung tuan-tuan, banyak yang cacat juga. Antaranya hubungan kekeluargaan. Sana tuan-tuan sebahagiannya kekeluargaan mak ayah ni, anak dengan mak ayah ni tak ada apa dah. Bila anak-anak dah besar, life sendiri habis. Sebab itu tak silap saya, dekat Jepun ke Korea ada satu badan ni macam NGO ke macam itulah, bawah kerajaan ni. Apa kerja dia tuan? Kerja dia pergi buat macam satu bancian, adalah data-data dia orang. Buat apa? Pergi cek dekat satu-satu tempat ni kehidupan orang tua. Sebab apa? Sebahagian orang tua ni mati sampai orang tak tahu dia mati. Punya hubungan keluarga tu lost. Dah mati seminggu setengah baru orang tahu dia mati dalam rumah dia. Sebab apa? Anak tak ambil tahu lah. Ini life kat sana tuan. Bukan semua lah, tapi itu berlaku lah. Jadi di tempat kita lebih kurang macam tu. Semua anak kita ni baik sikit dia pergi hantar mak ayah dia rumah orang tua kan. Sebenarnya dari satu sudut tak salah kalau dia pergi hantar tu, tapi maksudnya dia pun masih jagalah, dia pergi jumpa, dia pergi ambil mak ayah dia. Sebab kadang duduk rumah orang tua ni satu faedah dia, mak ayah dia boleh bergaul dengan kawan-kawan. Sudut positif dia lah kan. Tapi of course lah kalau dia jaga kat rumah, kalau mak ayah dia lebih membahagikan, itu yang terbaik. Tapi kadang ada parent yang dia kata, aku suka duduk sana, ramai kawan-kawan aku. Satu sudut lah, ikut keadaan. Tapi kalau yang memang hantar tu, dia memang tak nak jumpa dengan mak bapak dah, tu neraka jahanam lah tuan. Tu kan. So apa yang saya sebut ayat ni tadi merangkumi dia mencantum segala hubungan ibu dan ayah, anak dan ibu ayah, dan ayah ibu dan anak, dan itulah struktur keluarga Muslim yang tak boleh kita lari tuan. Sebab kita berbakti pada ibu ayah kita, dan masa yang sama kita tidak melupakan dalam doa kita urusan anak-anak kita. Jadi ini adalah perintah Allah Ta'ala, dan Allah menutup ayat tersebut dan menyebut inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah gambarkan semua urusan hidup kita ni akhirnya apa? Jangan lupa jadi satu orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana semua itu ada kecacatannya di kita di sisi Allah Ta'ala. Maknanya apa saja kita buat ni tak pernah perfect tuan-tuan. So tak pernah perfect tu adalah satu tabiat yang normal, yang tak sedikit pun menggambarkan kelemahan ataupun kita kata benda yang pelik kepada manusia. Cuma yang sedih atau yang kita kata benda yang tak patut ada pada kita, iaitu bila dah bersalah tak
mengaku salah. Itu tak boleh. Jadi saya dan kita semua, tak kira lah ustaz ke apa ke, semua kita ni orang yang memang terlalu banyak salah dalam hidup. Bezanya sama ada kita sudi mengaku bersalah kepada Allah atau tak sudi. Bagi orang yang sudi, yang tadi itulah, inni tubtu ilaik, sentiasa bertaubat, sentiasa mengaku zalim kepada diri sendiri dan sebagainya. Jadi itu orang yang bagus sebenarnya. Tapi kalau orang yang buat salah, tak pernah nak mengaku salah, tak pernah nak bertaubat, tak pernah istighfar dan sebagainya, itu ada masalah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So, salah adalah satu benda biasa yang tak patutnya salah dan tak mengaku salah. Itu tak boleh. So, banyakkan bertaubat, banyakkan sentiasa memperbetul diri, banyakkan berdoa untuk zuriat keturunan kita tuan-tuan, supaya Allah sentiasa memperbaiki urusan hidup mereka, urusan agama mereka, segala sudut, insya-Allah. So tuan-tuan, saya tangguh dulu untuk pagi ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kita semua, menjadikan kita umat Islam, setiap individu Muslim yang sentiasa memperbetul diri kita, berdoa kepada Allah agar kita memperelok hidup kita dari segala sudut, mudah-mudahan. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.